Langsung dari Sabah International Convention Centre SICC, kami bawakan kepada anda siaran langsung Majlis Sambutan Hari Malaysia 2021 dan kami alu-alukan tontonan anda dari segenap persada baik di kaca TV, sedang mendengar di radio ataupun di platform digital kami di rtmklik.rtm.gov.my. Betul. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia prihatin dan salam perkenalan. Saya Elvin Mahathir Yunus. Dan saya Ain Zafira, pengacara anda. Kita akan membawakan pengisian acara dari atas pentas untuk sambutan Hari Malaysia pada malam ini kepada anda yang berada di rumah. Dan kopi senangan Dr. Tuang Kuma Dokoyu Toin Sanan. Itu salam perkenalan dari negeri Sabah di bawah Bayu. Sebab Sabah ni memang kaya dengan adat dan budaya, dengan suku kaumnya kan. Dan itu adalah dalam bahasa dunia bermaksud selamat malam kepada anda semua. Baik, dan Elvin, 16 September ni memang sangat signifikan ya, sangat penting untuk kita, untuk rakyat Malaysia ini, kerana pada tarikh ini tahun 1963 telah lahir sebuah negara yang diberi nama Malaysia. Dan untuk tahun ini pula Malaysia telah pun mencecah usia yang ke-58 tahun. Dan pastinya kita sekarang ini meraihkan ya Hari Malaysia. Kita berseronok sebenarnya. Betul. Dalam suasana norma baharu dan ini adalah tahun kedua. Betul. Sebenarnya Hari Malaysia diraihkan dalam suasana ini. Tahun lepas sambutan yang sama di Sibu, Sarawak. Dan biasanya kalau Hari Malaysia ataupun apa juga perayaan-perayaan yang lain, kita alu-alukan kehadiran rakyat jelata untuk memeriahkan suasana kan. Betul. Gamat suasana biasanya meriah. Kalau sebelum ini di Padang Merdeka ya. Dan kita ingin melihat ketika ini ya, kehadiran ketibaan Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Johar bin Datuk Haji Mahiruddin yang di-Pertuan Negeri Sabah telah pun bersama-sama kita di dalam Dewan yang cukup kilang-kilang ini. Baik, dan seperti mana anda dapat saksikan pada ketika ini, walaupun acara diadakan dengan keadaan fizikal, tetapi masih lagi mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara bagi acara kita pada malam ini, Elvin. Dan Tuan Yang Terutama bersama-sama dengan para pemimpin barisan negara dan negeri kita pada ketika ini. Dan beginilah sebenarnya suasana yang anda dapat saksikan pada ketika ini. Apa kata kita terus saja berikan penghormatan kepada lagu negaraku dan sahabat tanah airku. Itu dia tadi lagu yang cukup memberikan semangat, lagu negaraku dan lagu Sabah Tanah Airku. Baik, seterusnya kita akan ke pentas utama untuk menyaksikan persembahan sambut tamu. Saksikan.
Itu dia tadi persembahan sambut tamu oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Betul. Dan sebenarnya tarian itu tadi telah pun membuka tirai persembahan untuk acara dan juga sambutan majlis sambutan Hari Malaysia 2021 hari ini. Dan apabila kita dapat saksikan sendiri, ia seolah satu naratif penceritaan walaupun begitu singkat, orang kata ringkas, namun begitu sebati dengan apa yang berlaku dengan kita sekarang ini dalam situasi pandemik pastinya. Namun ini adalah percubaan pertama kita untuk melaksanakan acara bertaraf nasional di negeri Sabah. Kita diberikan suatu penghormatan untuk mengadakan ataupun untuk menyambut Hari Malaysia 2021 ini di SICC Kota Kinabalu ini. Dan Alvin, pastinya walaupun dalam suasana pandemik, tapi SOP masih lagi ditekankan untuk acara pada malam ini, Alvin. Kerana kita cukup bertuah ya, kerana kita dihadiri kebersamaan kita dengan para pemimpin negara kita. Sudah semestinya kita bersama-sama dengan Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Johar bin Datuk Haji Mahiruddin yang di-Pertuan Negeri Sabah. Kita juga ada yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, dan sudah pasti yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Ji bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah. Dan dari Sarawak yang berhormat Datuk Amar Haji Awang Tengah Hadi Hassan, Timbalan Ketua Menteri, Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli 2, dan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak, yang mewakili yang amat berhormat Ketua Menteri Sarawak. Baik, dan pastinya juga ada bersama kita menteri-menteri yang bertanggungjawab untuk sambutan Hari Malaysia 2021. Dan kehadiran tetamu kita pada malam ini, Alvin, sebenarnya adalah dalam skala yang kecil, masih lagi mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Dan untuk hari ini pastinya ada sesuatu yang menarik untuk kita sama-sama tonton, ya, Alvin. Pastinya hari ini kita ingin membawa ya seluruh rakyat Malaysia ya, dari Semenanjung, Tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak, untuk kita bersama-sama menghayati, menghargai apakah maksud Malaysia itu. Dan insya-Allah sepanjang hari ini, hari yang singkat sebenarnya ya, walaupun tidak semeriah sambutan 2019 2018 bersama dengan rakyat jelata, namun kita cuba untuk walaupun anda di rumah ya, kita tetap dapat bersama-sama untuk meraihkan ya suasana Hari Malaysia dengan begitu satu penghayatan sebenarnya. Betul. Ini sebenarnya persahabatan yang kita raikan walaupun anda tidak dapat bersama-sama kami dengan pembesar negara, juga pemimpin negara. Namun inilah masanya untuk kita sama-sama mengeratkan lagi sebagai sedia kawan di antara kita semua dari rakyat di negeri Sabah, baik di Sarawak ataupun Semenanjung Malaysia. Dan ya, terlalu banyak sebenarnya tempat yang menarik di Sabah. Jika anda belum pernah datang ke Sabah, tidak mengapa, insya-Allah satu hari nanti jika berpeluang datanglah ke Sabah, sebab kita ada terlalu banyak orang kata tempat-tempat yang begitu menarik untuk anda lewati, kan, Alvin? Masanya untuk berkenalan. Kalau kita dari Semenanjung ya, atau dari luar Sabah lah, dari Sarawak kah, terbang naik melon ke Sabah, pertama kita terus nampak laut. Terus nampak laut. Lepas tu kalau dari Kota Kinabalu kita nampak gunung dari kejauhan, hanya perlu perjalanan selama lebih kurang sejam atau 2 jam, kita akan sama-sama dengan Gunung Kinabalu ya. Betul. Dan begitu juga dengan hari ini juga, malam ini juga sebenarnya kita akan tidak lengkap rasanya jika kita tidak mendengarkan rakaman ucapan alu-aluan daripada menteri-menteri yang bertanggungjawab untuk pelancaran ataupun pelaksanaan Hari Malaysia 2021 pada malam ini. Sekali lagi kita akan mendengar ucapan dari Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Tahun Planner Anwar Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia, dan selepas itu pula ucapan dari Yang Berhormat Datuk Seri Tun Mukhtar bin Radin, Timbalan Ketua Menteri 1, Merangkap Menteri Kerja Raya Sabah, yang juga pengurusi bersama Jawatan Kuasa Induk Sambutan Hari Malaysia 2021. Sama-sama kita saksikan ucapannya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Haji Johar Mahiruddin, Yang di-Pertua Negeri Sabah, dan yang amat berbahagia Tuan Puan Datuk Seri Panglima Dr. Hajjah Nurlida binti Tan Sri RM Jasni. Bagi pihak jawatankuasa sambutan Hari Malaysia, saya merakamkan ucapan selamat datang serta mengalu-alukan kehadiran Tuan Yang Terutama Tun dan Tuh Puan ke acara yang gilang gemilang ini. Sesungguhnya kehadiran Tun berdua bukan sahaja menambah serinya majlis, tetapi juga turut membawa makna yang amat besar kepada sambutan Hari Malaysia, yakni hari tertubuhnya sebuah negara yang merdeka lagi berdaulat. Semoga dengan kehadiran ini semakin bersemaraklah rasa kekitaan keluarga Malaysia serta tertanamlah iltizam yang amat tinggi untuk kita sama-sama berusaha membangunkan negara kita Malaysia menjadi sebuah negara yang aman, makmur, bersatu padu serta sentiasa dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala jua. Negeri baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, yakni negeri yang elok serta memperolehi keredaan Tuhan. Tuan Yang Terutama Tun dan yang amat berbahagia Tuh Puan, izinkan saya berucap sepatah dua kata kepada para hadirin dan semua yang bersama kita pada malam ini. Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, dan yang amat berbahagia Datin Seri Muhaini Zainal Abidin. Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor, Ketua Menteri Sabah, dan yang amat berbahagia Datin Seri Panglima Hajjah Juliah Salak. Yang amat berhormat Datuk Seri Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg, Ketua Menteri Sarawak, dan yang amat berbahagia Datuk Amar Hajjah Jumaani Tun Tuanku Haji Bujang. Yang berhormat Menteri-Menteri Persekutuan dan Menteri-Menteri Negeri. Yang amat berbahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara. Yang berhormat Datuk Seri Bong Mohtar Radin, Timbalan Ketua Menteri Sabah, merangkap pengurusi bersama Jawatankuasa Sambutan Hari Malaysia 2021. Yang berhormat Datuk Amar Doglah Ugah Embas, Timbalan Ketua Menteri Sarawak. Yang berhormat Datuk Zahidi Zainal Abidin, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia. Ahli-ahli yang berhormat, Dev terhormat, Tan Sri, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan. Terlebih dahulu saya ingin mengalu-alukan kehadiran yang kita kasihi, yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Ismail Sabri bin Yaakob, dan yang amat berbahagia Datin Sri Muhaini Zainal Abidin ke Majlis Sambutan Hari Malaysia ke-58 tahun 2021 yang diadakan di negeri Sabah. Kehadiran ini adalah besar maknanya. Ia merupakan kehadiran buat pertama kali yang amat berhormat Perdana Menteri ke bumi Sabah sejak mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Saya percaya kehadiran yang amat berhormat Perdana Menteri kali ini menyuntik semangat kita semua untuk menyahut seruan untuk bersama-sama membangunkan negara kita sebagai satu keluarga Malaysia yang bersatu padu antara rakyatnya tanpa mengira kaum, agama ataupun fahaman politik. Kita juga ingin menyampaikan setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah berjaya mencipta satu sejarah di mana termeterainya satu persefahaman, transformasi dan kestabilan politik
antara kerajaan dan pembangkang, khususnya Pakatan Harapan, untuk bersama-sama melakar suatu lanskap baru politik negara dengan menumpukan segala usaha ke arah memperkasa dan memenangi perang melawan COVID-19, melakukan transformasi pentadbiran serta melakukan parliamentary reform. Sesungguhnya inisiatif besar ini adalah terbit dari sifat dan kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri yang sentiasa mengutamakan keterbukaan, kesederhanaan serta meletakkan kepentingan rakyat dan negara pada kedudukan dan keutamaan yang tertinggi. Semangat kepimpinan yang ditunjukkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri umpama satu warna baru yang mencorakkan roh dan semangat sambutan Hari Malaysia kita pada tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan penghargaan dan terima kasih saya kepada Yang Amat Berhormat sahabat saya Datuk Seri Panglima Haji Nor, Ketua Menteri dan juga Kerajaan Negeri Sabah yang telah sudi menjadi tuan rumah bagi sambutan Hari Malaysia pada tahun ini. Sabah sebagai sebuah negeri yang sungguh indah, negeri yang kaya dengan seni budaya dan kepelbagaian kaum yang sentiasa hidup dalam suasana harmoni dan bersatu padu, dan ia adalah merupakan cerminan wajah keluarga Malaysia yang terbaik bagi kita semua. Saya juga mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada sahabat saya yang berhormat Datuk Seri Bung Muhtaradin selaku pengurusi bersama Jawatan Kuasa Majlis Sambutan Hari Malaysia 2021 yang di bawah kelolaan beliau segala persiapan, segala acara yang telah diaturkan dengan baik dan sempurna sekali. Terima kasih. Akhir kata, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kesejahteraan dan keselamatan Malaysia dan seluruh rakyatnya bersama-sama membulatkan tekad dan menanam keazaman kita untuk sama-sama menjayakan Hari Malaysia dengan mewariskan semangat patriotik yang tinggi. Marilah kita bersama-sama mendukung aspirasi membina keluarga Malaysia yang harmoni, yang bersatu padu, cemerlang, lagi terbilang. Saya ucapkan terima kasih kepada semua ahli jawatan kuasa bersama sambutan Hari Malaysia, semua tenaga kerja yang telah bersama-sama saya menjayakan sambutan pada tahun ini. Jasa kalian kita kenang buat selamanya. Selamat menyambut Hari Malaysia ke-58 tahun 2021. Marilah kita semua dengan bangganya mengebarkan jalur gemilang. Marilah kita menyambut kelahiran sebuah negara bernama Malaysia. Kita adalah satu keluarga, keluarga Malaysia. Sekali lagi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Johar Haji Mahiruddin dan yang berbahagia Tok Puan Datuk Seri Panglima Dr. Hajar Nurledah Tan Sri Datuk R.M. Jasni. Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia. Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Noh, Ketua Menteri Sabah, dan yang amat berbahagia Datin Seri Julia Salag. Yang amat berhormat Datuk Petinggi Abang Johari Tun Oping dan yang berbahagia Datin Amar Jumani Tunku Bujang. Yang berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Haji Anwar Musa
Menteri Komunikasi dan Multimedia, Barisan Jemaah Menteri Persekutuan dan Negeri Sabah, pegawai-pegawai kerajaan, kanan kerajaan, Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah, dip-dip jemputan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama merayakan sambutan Hari Malaysia bagi tahun 2021 pada malam yang berbahagia ini. Terlebih dahulu saya ingin mengalu-alukan kehadiran serta merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Johar Haji Mahiruddin dan yang berbahagia Tu Puan Datuk Seri Panglima Dr. Haji Nurlida Tan Sri Datuk Arim Jasni kerana sudi hadir bersama-sama rakyat dan tetamu sekalian dalam majlis sambutan Hari Malaysia ke-58 pada malam yang berbahagia ini. Kehadiran yang amat berbahagia Tun dan Tu Puan menandakan betapa penting dan signifikannya sambutan Hari Malaysia bukan sahaja kepada rakyat di Sabah tetapi juga seluruh rakyat Malaysia. Tuan Yang Terutama Tun dan yang amat berhormat Perdana Menteri, sekarang saya memohon untuk berucap kepada para hadirin sekalian. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat datang ke Kota Kinabalu bagi para jemputan kita yang datang dari Semenanjung dan Sarawak ke Sabah yang dipilih untuk menjadi tuan rumah sambutan Hari Malaysia kali ini. Walaupun atur cara kita berlangsung agak sederhana kerana berhadapan dengan cabaran penularan pandemik COVID-19, selain pematuhan kepada prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Namun saya yakin dan percaya semangat kita tetap berkobar-kobar menyambut Hari Malaysia, satu tarikh yang amat bersejarah dalam pembinaan negara bangsa yang daulat dan merdeka. Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Persekutuan kerana memilih Sabah sebagai tuan rumah pada tahun ini. Kami amat berbesar hati menerima kehadiran kesemua tetamu dan berharap majlis ini dapat memperlihatkan keindahan perpaduan kaum dan keharmonian masyarakat di Sabah, walaupun rakyatnya mempunyai berbagai latar belakang budaya dan pegangan agama. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, sambutan Hari Malaysia malam ini merupakan kesinambungan Hari Kemerdekaan yang telah kita rayakan pada 31 Ogos. Majlis ini diadakan dalam keadaan kita masih berjuang memerangi wabak COVID-19. Beberapa kawasan negara kita termasuk di Sabah mencatatkan peningkatan kes-kes baru COVID-19. Kes-kes ini menunjukkan bahawa perjuangan kita menentang COVID-19 masih belum berakhir. Justru itu, kita semua mestilah sentiasa berwaspada menghadapi ancaman wabak ini dengan sentiasa mengamalkan norma baharu kehidupan seperti disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya merayu saudara-saudari sekalian agar menghayati dengan mendalam makna Hari Malaysia. Ini adalah hari kita membuatkan tekad, memperkukuhkan azam dan membugarkan semangat perpaduan seluruh rakyat dari Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang bersatu hati sebagai sebuah bangsa yang berjaya dan dihormati. Jadilah tarikh 16 September ini sebagai titik pembaharuan semangat perpaduan kita demi membentuk sebuah negara yang bersatu, makmur, bermaruah, sejajar dengan pendekatan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia mewujudkan keluarga Malaysia bagi mencapai wawasan maksimum bersama 2030. Akhirnya saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada seluruh ahli jawatan kuasa pelaksana, ketua jabatan dan agensi kerajaan serta semua pihak yang terlibat menjayakan penganjuran Hari Malaysia pada tahun ini. Sabas dan tahniah saya ucapkan kepada anda semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat menyambut Hari Malaysia 2021.
Baik, demikian tadi ucapan ringkas daripada menteri-menteri bersangkut jawab untuk acara sambutan Hari Malaysia 2021. Dan Alvin, tidak dinafikan untuk sambutan Hari Malaysia kali ini terlalu banyak cabaran yang terpaksa kita lalui, baik dari permulaannya, dari segi prosesnya hinggalah kepada pelaksanaannya pada malam ini. Apatah lagi masalah teknikal, tapi Alhamdulillah kita berjaya mengatasinya. Dan ya, itu adalah hasil daripada kerjasama yang baik antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Betul, Anne. Dan pastinya tidak lengkap acara sambutan malam ini tanpa mendengarkan ucapan daripada Ketua Menteri Sabah ya, yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Ji bin Haji Nur. Jadi kita tumpukan perhatian ke pentas. Baik. Dan sekali lagi, Anne, Malaysia prihatin diangkat sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan Betul. hari ini, dan Hari Malaysia juga, ya, Hari Malaysia hari ini, dan pemilihannya dibuat sebagai penghargaan di atas keprihatinan, kesungguhan dan ketabahan rakyat Malaysia dalam mengharungi cabaran pandemik COVID-19. Alvin, nampaknya telah pun bersedia di atas pentas. Kita terus saja saksikan ke pentas utama. Tuan Yang Utama Pertuan Negeri Sabah, Tun Datu Seri Panglima Dr. Haji Johar bin Datu Haji Mahiruddin, pada malam yang bersejarah ini, bagi pihak kerajaan negeri, saya dengan penuh takzimnya merakamkan junjungan kasih, semerbak budi atas perkenan Tuan Yang Terutama Tun berangkat hadir ke majlis sambutan Hari Malaysia pada malam ini. Sesungguhnya, keberangkatan Tuan Yang Terutama Tun ke majlis ini adalah manifestasi komitmen dan keprihatinan tinggi terhadap usaha-usaha berterusan dalam memperkukuhkan perpaduan di kalangan rakyat yang berbilang kaum, agama, budaya dan wilayah. Tuan Yang Terutama Tun, saya mohon izin untuk menyampaikan ucapan kepada para hadirin di dalam majlis ini. Yang dikasihi yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia. Yang berhormat Datuk Amar Haji Awang Tengah Ali Hassan, Timbalan Ketua Menteri Sarawak, mewakili yang amat berhormat Ketua Menteri Sarawak. Yang berhormat Datuk Haji Kazim Haji M. Yahya, Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah. Yang berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Anwar Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Pengerusi Jawatan Kuasa Induk sambutan Hari Malaysia 2021. Yang berhormat Datuk Seri Bung Mokhtar Radin, Timbalan Ketua Menteri Sabah, merangkap pengerusi bersama Jawatan Kuasa sambutan Hari Malaysia 2021. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Ongkili, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah dan Sarawak. Yang berhormat Datuk Seri Ronald Kiandi, Menteri Pertanian dan Industri Makanan. Yang berhormat Timbalan-Timbalan Ketua Menteri, yang berhormat Menteri-Menteri Negeri Sabah, yang berbahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara, yang berhormat Timbalan-Timbalan Menteri Persekutuan, dan yang berhormat Pembantu-Pembantu Menteri, yang berhormat Datuk Seri Panglima Safar Haji Untung, Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Div-Div Jemputan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan kudrat dan iradatnya kita dapat bersama-sama berhimpun dalam satu majlis yang amat bersejarah, yaitu sambutan Hari Malaysia. Sungguh pun majlis pada tahun ini dianjurkan dalam skala sederhana tatkala kita masih berhadapan dengan cabaran pandemik COVID-19. Namun, sambutan secara
hybrid ini tetap mempunyai nilai dan makna tersendiri. Pastinya sambutan pada malam ini amat istimewa dengan kehadiran pemimpin utama kerajaan negara kita, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri, bersama-sama dengan barisan menteri-menteri dan timbalan-timbalan Menteri Persekutuan, Wakil Kerajaan Sarawak, barisan kepimpinan negeri Sabah dan para pegawai kanan Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Bagi pihak Kerajaan Negeri dan seluruh rakyat di Sabah, saya dengan penuh sukacita mengalu-alukan kehadiran dan merakamkan ucapan selamat datang kepada para tetamu kehormat, khususnya kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Perdana Menteri Malaysia. Begitu juga kita ingin meraihkan dan merakamkan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat yang mengikuti sambutan ini secara langsung dan dalam talian di seluruh negara. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bersyukur kerana kedudukan Hari Malaysia menjadi bertambah signifikan di hati rakyat Malaysia. Pada tarikh keramat 16 September 1963, di bumi bawah Bayu inilah berlangsungnya detik bersejarah peristiaran pembentukan Persekutuan Malaysia. Dalam tempoh beberapa dekad awal penubuhan Malaysia, ada yang melihat seolah-olah fokus hanya diberikan kepada tarikh 31 Ogos sebagai hari kemerdekaan negara. Tarikh 16 September setiap tahun kebiasaannya hanya disambut sebagai penutup bulan kemerdekaan. Melihat situasi tersebut, rakyat Malaysia di Sabah dan Sarawak telah mengutarakan pandangan bahawasanya tarikh 16 September wajar diletakkan pada tempat dan kedudukan yang sewajarnya. Kerana hakikatnya inilah tarikh sebenar pembentukan sebuah negara Malaysia yang berdaulat. Sebenarnya pandangan dan keprihatinan ini lahir daripada rasa cinta kepada Malaysia sebagai tanah air yang dibina bersama. Malah ia menzahirkan bahawa warga Malaysia di Sabah dan saya yakin Sarawak juga berasa amat bersyukur dan sentiasa menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan kemajuan yang dikecapi selama ini di bawah naungan Persekutuan Malaysia. Alhamdulillah, kita bersama mencipta perubahan yang amat bermakna. Bermula tahun 2009, kerajaan telah mengisytiharkan 16 September sebagai Hari Malaysia dan cuti umum bagi seluruh negara. Kita yakin ia bukan sekadar perubahan kosmetik dari aspek sambutan semata-mata, tetapi nilai dan maknanya cukup besar dalam kita melangkah ke hadapan, membina masa depan yang lebih gemilang untuk rakyat dan negara Malaysia tercinta. Tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya pembentukan Malaysia telah membawa banyak nikmat dan manfaat kepada pelbagai lapisan rakyat di seluruh negara. Kita amat menghargai keprihatinan kerajaan persekutuan kepada rakyat jelata di Sabah. Keamanan, kemakmuran dan kemajuan bukanlah frasa yang kita hanya dengar, tetapi kita dapat lihat dan rasai saban hari. Perjuangan ini tidak akan terhenti selagi mana kita mempunyai kesatuan sesama pemimpin dan rakyat. Perjalanan
Membina negara ini masih panjang dan berliku. Dan pastinya kita akan berhadapan dengan pelbagai cabaran. Namun ingatlah, prasyarat untuk kita berjaya mengharungi segala bentuk tribulasi adalah kesatuan, kebersamaan dan perpaduan atas kepentingan tanah air. Atas kesedaran dan keinsafan inilah kami di Sabah amat mengalu-alukan dan mendukung pendekatan keluarga Malaysia yang dibawakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Perdana Menteri. Konsep yang bersifat inklusif merintasi sempadan wilayah, bangsa dan agama ini amat bertepatan dan wajar dijadikan prinsip serta pegangan dalam kita menggerakkan agenda pembinaan negara dan pembangunan masyarakat. Pada hemat saya, keluarga Malaysia merupakan satu konsep kenegaraan yang begitu utuh dan berupaya menyimpulkan ikatan akrab sekalian rakyat jelata yang berbilang kaum, agama dan budaya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, hakikatnya pendekatan keluarga Malaysia amat relevan dengan bumi bawah bayu ini. Sabah sudah sekian lama tersohor sebagai negeri teladan dengan citra keharmonian masyarakat. Sejak dahulu, norma kehidupan rakyat Sabah adalah berasaskan rasa saling hormat dan mengiktiraf kepelbagaian serta perbezaan. Bagi kami di Sabah, institusi keluarga tidak pernah dibatasi perbezaan suku, agama dan budaya kerana realitinya begitu banyak keluarga di Sabah yang dibina atas kepelbagaian itu. Saya sendiri lahir atas kerencaman itu dengan darah suku Bajau Sama, Iranun dan Dusun Lotud. Malah semua suku kaum di Sabah sudah sebati dengan nilai kekeluargaan yang majmuk dan harmoni serta sifat keterbukaan dan kebersamaan. Sebagai contoh, dalam komuniti Bajau Sama adanya falsafah mangan nyak mangan asal jauh kurung-kurung. Dalam rumpun Kadazan Dusun pula ada konsep mita tabang om misom puru. Manakala semangat suku Iranun sebati dengan nilai dapai kapatai asal mag isa-isa. Semua warisan tradisi ini membawa kepada nilai dan makna kekeluargaan yang menekankan prinsip kesatuan, kerjasama dan kesepakatan yang intim dan erat. Semangat dan budaya kekeluargaan dan persaudaraan yang terolah secara fitrah dalam rumpun komuniti Sabah telah berakar umbi dan diwarisi sejak dahulu. Justru kita di Sabah amat berbesar hati untuk menyambut gagasan keluarga Malaysia. Dan kita akan bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memastikan hasrat murni ini menjadi pegangan semua pihak. Tuan-tuan dan puan-puan, nilai kekeluargaan dalam konteks nasional sebenarnya boleh jauh merintasi kepercayaan, ideologi, sosio, budaya dan wilayah. Semangat keluarga Malaysia berupaya mewujudkan kesatuan dan kebersamaan seluruh rakyat jelata dalam menangani pandemik COVID-19. Cabaran luar biasa ini menuntut kerjasama dan komitmen semua pihak. Bukan sikap menuding jari mencari salah, tetapi keikhlasan dalam mencari solusi. Realitinya, komitmen dan disiplin diri setiap daripada kita adalah sebahagian daripada jalan penyelesaian. Kita amat menghargai
penat lelah dan pengorbanan para petugas barisan hadapan yang bekerja keras siang dan malam demi menjamin kesihatan, keselamatan dan kebajikan sekalian rakyat. Sebagai ahli kepada keluarga Malaysia, kira-kira status dan kedudukan kita perlu memainkan peranan masing-masing untuk membendung pandemik ini. Atas sebab itu, Sabah menyokong dan menghargai sepenuhnya inisiatif murni dan kesepakatan melalui memorandum persefahaman, transformasi dan kestabilan politik yang dimeterai baru-baru ini. Inilah antara komitmen dan peranan di pihak komuniti politik yang telah lama dinanti-nantikan dikala negara berhadapan dengan musibah COVID-19. Di peringkat negeri, sejak dari awal, para pemimpin Gabungan Rakyat Sabah, GRS, telah bersepakat untuk meletakkan kepentingan rakyat dan negeri sebagai keutamaan. Komitmen kita adalah untuk menjayakan Hala Tuju Sabah Maju Jaya yang telah dilancarkan pada 29 hari bulan Mac 2021. Mandat rakyat perlu ditunaikan sehabis baik. Apatah lagi dikala menghadapi kemelut kesihatan awam luar biasa yang memberi kesan kepada ekonomi negeri dan kesejahteraan rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan negeri pimpinan GRS amat menghargai komitmen meletakkan Perjanjian Malaysia 1963, MA 63, sebagai antara teras utama dalam kerjasama Dwi Partition melalui memorandum persefahaman di peringkat persekutuan. Atas semangat yang sama, Sabah berharap Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Perdana Menteri dapat meneruskan dan menyambung semula siri rundingan di antara Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri Sabah dan Kerajaan Sarawak melalui platform Majlis Khas MA 63. Banyak kemajuan awal telah mula dicapai. Kita berkeyakinan tinggi di bawah kebijaksanaan kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Perdana Menteri, kita akan dapat bersama-sama membawa nilai dan makna yang lebih besar, berteraskan semangat keluarga Malaysia, merintasi wilayah. InsyaAllah kita berusaha memenuhi kontrak sosial antara wilayah yang telah disepakati para pelopor awal tanah air di bawah Perjanjian Malaysia 1963. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, suka saya mengulangi komitmen bahawa selaku Ketua Kerajaan kepada rakyat dan negeri Sabah, saya ingin mengemukakan jaminan bahawa yakin dan percayalah suara rakyat Sabah yang mengutarakan hak-hak negeri sebenarnya bukan hanya berkisar tentang kepentingan negeri semata-mata. Keprihatinan itu lahir atas rasa kecintaan dan kesetiaan kami kepada Persekutuan Malaysia, negara yang telah kita bentuk bersama-sama. Dan setelah 58 tahun, sesungguhnya hasrat kami adalah untuk melihat rakyat dan negeri Sabah dan juga Sarawak diberikan pengiktirafan yang lebih signifikan dalam membawa Malaysia melangkah ke hadapan, membina negara yang jauh lebih makmur, aman, maju dan sentosa. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya ingin mengajak seluruh rakyat di Sabah untuk terus bersatu atas semangat keluarga Malaysia. Saya penuh yakin bahawa di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Sabah akan menikmati lebih banyak pembangunan untuk rakyat di semua peringkat. Akhir kata, sekali lagi saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat
Datuk Seri Panglima Perdana Menteri, para pemimpin dan seluruh rakyat yang bersama dalam sambutan ini. Saya juga mengucapkan tahniah dan penghargaan kepada pengerusi induk dan pengerusi bersama serta ahli-ahli jawatan kuasa dan semua pihak yang terlibat menjayakan sambutan Hari Malaysia 2021. Tuan yang terutama Tun, demikianlah ucapan saya kepada para hadirin dalam majlis ini. Sebelum mengundur diri, saya sekali lagi merakamkan semerbak budi seikhlas hati atas kesudian Tuan yang terutama Tun berangkat hadir ke majlis sambutan Hari Malaysia pada malam ini. Sekian, selamat Hari Malaysia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian ucapan daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, dan pastinya 16 September setiap tahun tanpa gagal adalah harinya untuk kita meraihkan semangat setia kawan dan juga kebersamaan yang telah pun terjalin sejak sekian lama, meniti perjalanan selama 58 tahun antara pada ketika itu Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak yang telah pun bergabung menjadi rakan setara ataupun dengan izinnya equal partners yang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, dan menariknya juga apabila disentuh tentang keluarga Malaysia. Bila kita sebut pasal keluarga Malaysia, dan sebenarnya banyak pengisian menarik dari ucapan Ketua Menteri itu tadi, yang antara yang saya tertarik ya untuk berkata-kata apabila Ketua Menteri mengatakan apabila 16 September itu diletak pada kedudukan yang sepatutnya, dan seterusnya ini yang akan membawa sebenarnya Sabah dan Sarawak untuk mendapat pengiktirafan yang lebih signifikan. Ya, dan banyak lagi sebenarnya pengisian menarik daripada ucapan Ketua Menteri itu tadi, dan kita pastinya ingin mendengar apa pula ya ucapan daripada pemimpin nombor 1 negara Malaysia, iaitu Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Jadi adakah kita akan mendengar ucapan dari Perdana Menteri? Nanti itu sebentar lagi kita akan dapat tahu, insya-Allah. Namun inilah yang kita mahukan, ya. Kita mahukan dalam negara kita di mana ketiga-tiga wilayah ini, Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak, memahami makna 16 September ini. Ya. Dan seterusnya kita ke pentas utama untuk mendengar ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada seluruh keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian. Yang amat berbahagia Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Johar bin Datuk Haji Mahiruddin yang di-Pertua Negeri Sabah, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Ji bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah, Yang Berhormat Datuk Amar Haji Awang Tengah Ali Hassan, Timbalan Ketua Menteri Sabah, Timbalan Ketua Menteri Sarawak, mewakili Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak, Yang Berhormat Datuk Kazim bin Yahya, Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Anwar bin Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia, Yang Berhormat Datuk Seri Bong Mohtar bin Radin, Timbalan Ketua Menteri Sabah, merangkap yang juga pengerusi bersama Jawatan Kuasa Induk sambutan Hari Malaysia tahun 2021, Yang Berhormat Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Yang Berhormat Timbalan Menteri Persekutuan dan Pembantu-Pembantu Menteri, Pegawai Kanan Persekutuan dan Negeri, Yang berbahagia Tan Sri KSN,
Yang berbahagia Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, hadirin keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita menzahirkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmat kepada kita untuk menyambut ulang tahun penubuhan Malaysia ke-58 di Sabah, negeri di bawah Bayu. Malaysia yang terbentuk pada 16 September 1963 melalui Perjanjian Malaysia atau MA63 masih utuh sebagai sebuah negara yang aman, merdeka dan berdaulat di bawah naungan yang di-Pertuan Agong sebagai payung perpaduan negara. Keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, menyoroti lambaran sejarah pembentukan Malaysia mengambil masa hampir 27 bulan lamanya. Bermula dari bulan Mei 1961, pelbagai cabaran terpaksa ditempuh dalam membentuk Malaysia sebagai sebuah negara persekutuan. Oleh itu, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan penghargaan terhadap usaha gigih tokoh-tokoh pejuang yang telah membebaskan Sabah dan Sarawak daripada penjajahan. Nama-nama seperti Datuk Mas Saleh, Tun Muhammad Fuad Stephen dan Tun Datuk Mustafa Datuk Harun merupakan tokoh pejuang yang gemilang dalam sejarah negeri Sabah, manakala Datuk Patinggi Abang Ali, Temenggung juga dan Rentap adalah antara tokoh kemerdekaan Sarawak. Semangat tokoh-tokoh pejuang ini tidak seharusnya terhenti dalam peperangan melawan musuh yang tidak terlihat, iaitu pandemik COVID-19. Semangat juang ini harus mengalir dalam darah setiap ahli keluarga Malaysia bagi memerdekakan diri, keluarga serta tanah air daripada kemelut pandemik COVID-19. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, setiap kali menjelang Hari Malaysia, persoalan equal partners sering dibangkitkan. Kerajaan melalui Majlis Khas Perjanjian Malaysia atau MA63 berjanji akan memberikan perhatian terhadap isu yang berkaitan dengan kepentingan Sabah dan Sarawak. Kerajaan memberi jaminan untuk terus memperhalusi perkara-perkara yang perlu diselesaikan melalui rundingan menerusi Majlis Khas MA63 yang dipengerusikan oleh saya sendiri, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak serta 8 Menteri Persekutuan. Usaha ini membuktikan kerajaan komited di dalam memberikan perhatian terhadap isu yang berkaitan dengan pelbagai perkara penting bagi negeri Sabah dan Sarawak. Kita perlu bersyukur meskipun Malaysia sebuah negara yang negeri-negerinya terpisah oleh Laut Cina Selatan. Setiap cabaran telah berjaya ditangani dan dihadapi dengan kerangka tindakan toleransi dan demokratik, berpaksikan keluhuran perlembagaan serta kedaulatan undang-undang. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, dengan hasrat untuk melihat kemakmuran negara dikongsi bersama, sekecita saya mengumumkan bahawa kerajaan memperuntukkan sebanyak 4.66 bilion ringgit bagi negeri Sabah, manakala 4.47 bilion ringgit bagi negeri Sarawak
dan ia bakal disalurkan melalui peruntukan pembangunan di bawah Rolling Plan 1 2021 Rancangan Malaysia ke-12 yang akan dibentangkan di Parlimen pada 27 September ini. Peruntukan pembangunan ini merupakan antara yang tertinggi berbanding dengan negeri-negeri lain. Dan ini adalah bukti komitmen tinggi kerajaan ke arah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk di Sabah dan Sarawak. Dengan prinsip bekerja bersama rakyat, kerajaan akan terus memberikan fokus kepada penduduk di Sabah dan Sarawak agar kemakmuran yang dikecapi pada hari ini dapat dinikmati secara saksama. Pada masa yang sama, saya yakin dan percaya bahawa Ketua Menteri Sabah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Nur dan Ketua Menteri Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg sentiasa mendengar keluh kisah rakyat dan kami seupayanya akan mencari jalan penyelesaian. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, tumpuan kajian ketika ini adalah untuk memulihkan sektor-sektor ekonomi negara khususnya di Sabah dan Sarawak yang terjejas akibat pandemik. Selain daripada itu, infrastruktur dan kemudahan asas turut diberikan tumpuan dalam memastikan pembangunan mampan dan seimbang merentasi wilayah. Kerajaan memahami keperluan dan kepentingan keluarga Malaysia terhadap capaian internet berkelajuan tinggi. Bagi mencapai hasrat ini, Pelan Jalinan Digital Negara ataupun JENDELA 2021 hingga 2025 akan diperluaskan lagi. Sebagai langkah siap siaga, negeri Sabah dan Sarawak beralih kepada teknologi 5G, kerajaan memperuntukkan sebanyak 7.7 bilion ringgit bagi tempoh 5 tahun, dengan negeri Sabah diperuntukkan sebanyak 3.61 bilion dan kerajaan Sarawak sebanyak 4.09 bilion ringgit. JENDELA menjanjikan liputan serta kemudahan internet yang lebih baik dan memanfaatkan bersama keluarga Malaysia, khususnya di negeri di bawah bayu dan bumi kenyalam. Jaminan saya, kerajaan terus komited memperbaiki perkhidmatan jalur lebar di kedua-dua negeri ini. No one will be left behind. Everyone will have access to the digital world and everyone must be connected. Perkhidmatan ini akan memberikan manfaat kepada 3.8 juta penduduk di Sabah dan 2.8 juta penduduk di Sarawak. Semoga selepas ini kita tidak lagi mendengar ada keluarga Malaysia yang terpaksa memanjat pokok atau bumbung rumah untuk mencari capaian internet pada masa akan datang. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, mengambil semangat sambutan Hari Malaysia pada hari ini, saya menyeru agar kita semua menghayati dengan mendalam makna hari yang bersejarah ini. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara, hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan yang merentasi ideologi politik demi negara yang dicintai ini. Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa
serta integrasi nasional silang budaya serta merantasi ideologi politik adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang seumpama, yang sempurna indahnya. Itulah semangat keluarga Malaysia yang menjunjung utuh perpaduan. Keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, saya mengambil kesempatan di sini untuk sekali lagi mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada seluruh keluarga Malaysia walau di mana jua anda meraihkan. Marilah kita sama-sama berdoa semoga negara berdaulat ini sentiasa dalam rahmat keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan. Akhir kalam, saya juga ingin menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan penganjuran sambutan Hari Malaysia pada tahun ini. Selamat mensyukuri Hari Malaysia ke-58. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia lagu Sabah Maju Jaya dengan liriknya yang begitu menggelorakan semangat kebangsaan kita sebenarnya, Alvin. Dan jika dilihat daripada lirik dan bait lagu itu sendiri, Sabah Maju Jaya dalam Malaysia sebenarnya sudah menunjukkan kebersamaan kita untuk duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Seperti mana telah pun dijelaskan oleh Perdana Menteri sebentar tadi. Dan Sabah Maju Jaya seperti yang saya katakan tadi adalah slogan Jatan Negeri Sabah sebenarnya setelah sekian lama. Namun pada tahun ini juga diangkat sebagai nama pelan pembangunan negeri Sabah untuk tempoh tahun 2021 sehingga 2025. Jadi pastinya rakyat Sabah yang bersama-sama memiliki sebenarnya Sabah Maju Jaya ini mahu melihat juga bagaimana perjalanan ekonomi kita, ekonomi Sabah ya, dalam tempoh 5 tahun yang pertama ini nanti. Betul, baik. Dan Alvin, sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan satu upacara yang sudah pun menjadi upacara wajib, juga upacara tradisi yang diadakan saban tahun, iaitu upacara menandatangani buku khas sambutan Hari Malaysia 2021. Dan insya-Allah bagi upacara menandatangani buku khas ini, buku khas sambutan Hari Malaysia, kita akan menyaksikan 3 pemimpin negara kita ya akan bersama-sama. Betul. Ini sebenarnya adalah suatu simbolik juga. Ya. Sudah bertahun-tahun, beberapa tahun ini kita adakan upacara ini dan mungkin ada juga Elvin yang tidak faham, yang tidak mengerti mengapakah agaknya diadakan upacara simbolik seperti ini, kenapa harus ditandatangani oleh 3 pemimpin negara. Itu sebabnya jika kita selusuri sebenarnya erti sejarah itu, dengan memahami erti sejarah itu sendiri, itulah sebenarnya akan menyemarakkan lagi semangat cintakan negara, apatah lagi dalam keadaan sekarang ini terlalu banyak informasi yang belum tentu sahihnya mudah disebarkan. Saya kira itu adalah cabaran baru dalam dunia yang serba moden pada ketika ini. Dan 3 pemimpin semestinya kita tahu ya siapa mereka, namun untuk kali ini yang akan menandatangani buku khas sambutan Hari Malaysia ialah Yang Berhormat Datuk Amar Haji Awang Tengah Ali Hassan, Timbalan Ketua Menteri, Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli 2 dan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak ya, yang mewakili Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak akan memberikan tanda tangan yang pertama untuk buku khas ini. Itu dia pemimpin dari Sarawak, negeri jiran kita. Rakan se-Borneo, namun sekarang adalah rakan se-Malaysia. Betul. Baik, dan sebenarnya upacara menandatangani buku khas Hari Malaysia ini adalah sangat signifikan bagi rakyat Malaysia, kerana walaupun ia adalah simbolik, namun wajar untuk kita fahami apakah cerita di sebalik pembentukan Malaysia 58 tahun yang lalu.
Baik, dan seterusnya Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji J. bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah, menurunkan tanda tangan. Ini adalah pemimpin nombor 1 Sabah, negeri di bawah bayu. Majlis Rakyat dan Calon Kekasih. Pastinya rakyat Sabah menantikan Sabah Maju Jaya, kemajuan dalam tempoh 5 tahun yang pertama ini, 2021 sehingga 2025, dan seterusnya. Sekarang ini kita saksikan pula Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, menurunkan tanda tangan di buku khas sambutan Hari Malaysia 2021. Dan kalau kita imbau kembali sejarah, sebenarnya pada tarikh 9 Julai 1963, para pemimpin dari Persekutuan Tanah Melayu, Semenanjung Tanah Melayu, Borneo Utara, Sarawak dan juga Singapura pada ketika itu telah terbang ke London. betul. Ya, untuk menandatangani perjanjian pertubuhan Malaysia bersama-sama dengan kerajaan British. Betul. Pada masa itu. Jadi ini juga adalah simbolik kepada nostalgia sejarah itu. Sangat panjang ceritanya. Betul. Terlalu panjang perjalanan yang perlu kita titi untuk sampai ke peringkat yang pada ketika ini. Dan itulah dalam kita menghargai Hari Malaysia ini, seharusnya kita memahami pembentukan negara Malaysia itu, kerana jika dengan memahaminya, maka kita akan belajar daripada pengalaman. Kerana ada kata bijak pandai pernah berkata, Elvin, sejarah sebenarnya adalah guru terbaik untuk manusia, yang mana manusia akan belajar untuk memanfaatkan kisah silam mereka. Oleh sebab itulah kita katakan mengingati Hari Malaysia ini bukan setakat bernostalgia semata-mata, tetapi lebih kepada iktibar kita sebagai rakyat Malaysia untuk terus menghargai dan mengekalkan perpaduan dan juga semangat setiakawan yang ada di antara 3 wilayah ini. Dan seterusnya, mari kita bersama-sama menyaksikan tayangan montaj Malaysia Prihatin.